sekarang ini kita bawa kepada cerita yang hangat pada hari ini berkenaan dengan Nurul Izzah, pelantikan tersebut. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang apa orang kata mengata begitu sebegitu biasa. Sebagai ketua apa orang kata ketua pembangkang, of course Hamzah akan menyatakan dia tak setujulah dan dia mengemukakan hujah-hujah dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Bagi saya itu tidak ada masalah dan tidak membawa kepada apa-apa. Itu biasa. Sebagai seorang pembangkang, dia kena membangkang. Itu normal. So, adakah itu benda yang tidak wajar? Okey. Saya bacakan dulu kenyataan daripada C4. Okey, C4 yang mengatakan tidak setuju. Kita bawa pandangan orang yang tidak setuju. Lepas tu saya bawa pandangan saya. Okey. Pelantikan Nurul Izzah berunsur nepotisme, kata C4. Keputusan Perdana Menteri Anwar Ibrahim melantik anaknya sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan berunsur nepotisme dan satu konflik kepentingan. Konflik kepentingan ataupun konflik kepentingan, kata Pusat Membenteras Rasuah dan Kronisma C4. Timbalan Ketua Eksekutif C4 Sudagaran Stanley berkata, hakikat bahawa Nurul Izzah tidak menerima allowance bagi pelantikan itu tidak relevan. Malah beliau menyifatkan Perdana Menteri mewujudkan contoh salah untuk diikuti. Kini menteri lain mungkin melakukan perkara sama, melantik anak perempuan atau ahli keluarga bagi mengetuai portfolio penting. Di mana garis penamatnya? Ini sudah pasti amalan tabik urus yang baik. Ini bukan amalan tabik urus yang baik, katanya dalam kenyataan, dengan menambah perlunya ketelusan dalam proses pelantikan politik. Sudagaran berkata kelayakan serta proses pemohonan dan pemilihan perlu didedahkan kepada umum supaya setiap individu berkepentingan berpeluang memohon untuk jawatan itu. Sudah pasti Perdana Menteri, malah mana-mana menteri sekalipun, mahupun orang yang terbaik dan paling berkelayakan menyertai pasukannya. Namun bagaimana untuk mencapai ini apabila tidak ruang untuk orang awam memohon mengisinya? Okey, dalam kenyataan YB, sekejap, saya bawa kenyataan YB Karim, YB Hassan Karim. Nurul Izzah appointment legally right but morally wrong. Okey, says MP Pasir Gudang, ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim mengatakan demikian. Saya baca. MP Pasir Gudang Hassan Abdul Karim said that a friend who is a Pakatan Harapan supporter asked what I thought about Prime Minister appointing his daughter as Nurul Izzah. My answer was simple. It is legally right but morally wrong, he said in his Facebook. In Ipoh Sunday, Anwar said his daughter would not receive a salary or an allowance for the advisor role. Some have claimed the Prime Minister's act appointment his daughter as his advisors amounted to nepotism, while others question his commitment to institutional reforms and weeding out cronyism, something which Anwar has been very vocal about. Nurul Izzah has revealed in an exclusive interview with Sunday Stars that she had been serving as a senior advisor to the Prime Minister since January the 3rd. Okay. Now, so kita dah dengar YB Hassan Karim kata, kita dah dengar C4 kata, dia kata ini nepotisme, it's legally right but morally wrong. Okay. Ini pandangan saya, tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh tak bersetuju dengan pandangan saya, tak ada masalah. Bagi saya, tuan-tuan, bila kita nak melihat satu-satu perkara, kita nak tengok terma nepotisme dan kronisme tu dahulu. Bila kita melihat definisi kronisme ataupun nepotisme ni melantik ahli keluarga untuk sesuatu tugasan. Itu apa orang kata dictionary punya definition. A dictionary definition. Bagi saya, nepotisme dalam arti lain ialah melantik ahli keluarga dalam satu-satu jawatan dalam keadaan dia tidak berkelayakan untuk jawatan itu. Bagi saya itu nepotisme. Kalau sekiranya dia berkelayakan untuk jawatan tersebut, bagi saya itu tidak amounts kepada nepotisme. Kenapa saya berkata demikian? Sepatutnya kalau C4 ataupun Hassan Karim atau sesiapa saja nak mempertikaikan Nurul Izzah, pertikaikan daripada segi kebolehan dia, bukan hubungan dia. Saya ulang balik, kalau kita nak mempertikaikan Nurul Izzah, pertikaikan daripada segi kebolehan dia, bukan hubungan dia. Sebab kalau kita panggil itu nepotisme, sepatutnya Anwar sebagai Presiden Pakatan Harapan, juga pada Presiden kepada PKR, kalau nepotisme itu salah, dia tidak boleh melantik Nurul Izzah ataupun Wan Azizah bertanding di Parlimen in the first place. Walaupun Nurul Izzah itu kalah. Kalau nepotisme itu satu kesalahan moral ataupun legal, tak kisahlah, ataupun dilihat deemed to be morally wrong,
Sepatutnya Anwar tidak boleh melantik, sebab pelantikan seorang ahli parlimen itu bukan pelantikan, tetapi apa orang kata, membenarkan seorang ahli parlimen itu bertanding adalah kuasa presiden secara mutlak. Dia memberi watikah. Sepatutnya tidak diberikan apa orang kata, kalau dianggap nepotisme itu salah, jadi ahli parlimen pun kita dah mula persoalkan dahulu. Memang ada yang persoalkan, saya tahu. Tapi kenapa bab itu kita tak ada masalah, tiba-tiba bab pelantikan ini kita ada masalah? Sebab itu bagi saya lebih melihat kepada kompetensi. Maksudnya, adakah Nurul Izzah ni layak memegang jawatan tersebut atau tidak? Kalau kita tanya, adakah mereka lebih layak? Ya, kita tak nafikan. Ramai yang lebih layak. Ramai yang lebih layak. Tetapi layak daripada segi apa? Kalau kita tengok daripada segi kelayakan, mungkin ada yang ada PhD, mungkin ada yang pernah pergi overseas dan sebagainya. Tetapi kita nak melihat juga daripada segi pengalaman. Now, saya baca ni tuan-tuan. Saya baca dan tuan-tuan nilai sendiri. You don't have to take my words for it. Tuan-tuan nilai sendiri apa yang ditulis. Okay. Saya bawa dan tuan-tuan nilai apa yang saya masukkan kompetensi. Alright. Nurul Izzah dilantik penasihat kanan ekonomi. Petaling Jaya, naib Presiden Nurul Izzah dilantik sebagai penasihat kanan bagi ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. FMT melaporkan pelantikan beras bekas ahli berkuat kuasa 3 Januari lalu. Anak Perdana Menteri itu berharap pengalamannya, okay, you see pengalamannya sebagai ahli parlimen yang mengendalikan isu kemiskinan dan latihan teknikal vocational TVET serta perkhidmatannya dalam jawatan kuasa kira-kira PAC akan membantunya untuk bertugas dengan baik. Okay, siapa Nurul Izzah ni sebenarnya? Apa dia punya credentials dia? Okey, pendidikan. Okey, kalau kita baca dekat sini, pendidikan Nurul Izzah, boleh tengok dekat ni. Nurul Izzah mendapat pendidikan terawal di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Damansara. Okey, itu tak penting. Di peringkat universiti, beliau menyambung pelajaran di Universiti Teknologi Petronas di Teronoh, tetapi kemudiannya berpindah ke Uniten di Bangi dalam jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik. Dia EEE punya, Electrical Electronic Engineering punya student. Dan kemudian dia menerima ijazah pertamanya pada tahun 2004. Beliau meneruskan pengajian di ijazah sarjana master di Schools of Advanced International Studies, University Johns Hopkins, Washington, dalam bidang apa tuan-tuan? Kajian Asia Tenggara, hubungan antarabangsa, dan tamat pengajian pada tahun 2007. Okey. Kalau kita nak persoalkan Nurul Izzah, ini bukan saya nak membela Nurul Izzah, tapi saya nak bawa bahawa kalau kita nak gantikanlah Nurul Izzah, kita tak nak Nurul Izzah, biar kita lawan dia atas dasar kelayakan dia. Pertama, daripada segi credentials dia dalam pelajaran, dia bukan cikai-cikai lah. Kita utama dalam pentadbiran, dia bukan cikai-cikai. Masters dalam, kita dah sebut tadi kan. Kedua, pengalaman dia terutama dalam PAC, tuan-tuan. Dia antara PAC yang terlibat kes LCS lah, salah satu 1ADB kalau tak silap saya, tetapi dia PAC kan, dan juga bekas ahli parlimen, dan juga membawa beberapa NGO yang disebut tu salah satu, tapi dia ada NGO lain yang terlibat, terutama dalam eradicating poverty, dalam menghapuskan kemiskinan. Okay. So pengalaman dicampur dengan orang kata apa, kelayakan tadi. Soalan saya, adakah beliau layak? Tolak tepi dia sebagai anak Anwar Ibrahim. Soalan saya, adakah beliau tidak layak? Okey, bukan layak. Adakah beliau tidak layak? Tolak tepi beliau sebagai seorang anak kepada Anwar Ibrahim. Soalan saya, adakah beliau tidak layak? Tolak tepi dia sebagai anak Anwar Ibrahim tadi, berdasarkan pengalaman yang saya sebut tadi, dan juga kelayakan dia punya pelajaran tadi. Soalan saya, adakah beliau tidak layak? Dia berbeza nepotisme ni tuan-tuan. Yang pertama, dia tak ada pengalaman. Dan dia tidak ada kelayakan. Tetapi dilantik di jawatan tersebut kerana apa? Kerana bapaknya seorang Perdana Menteri. Yang itu salah. Yang itu salah. Kalau kita nak pertikaikan mengenai pelantikan-pelantikan ni tuan-tuan, Tun Razak pun lantik anak dia. Kalau kita kata dalam kabinet pada waktu itu, ada kau tu silap saya. Even kalau kita tengok dalam PAS sendiri pun nanti anak-anak dia dalam jawatan-jawatan tertentu. Kalau kita nak pertikaikan, sebab itu saya kata kita tak pertikaikan kalau dia layak. Tetapi adakah ketidaklayakan dia? Okey tuan-tuan, simple je. Kalau kata tak juga, kita kena buka ni ke public. Okey.
Siapa yang ada pelajaran mungkin lebih daripada dia banyak, pengalaman macam yang dia ada untuk nak memberi nasihat kepada Perdana Menteri. Siapa dia layak nak memberi nasihat? Dia bukan seorang, tuan-tuan. Jangan ingat Anwar berdiri dengan Izzah, dia orang dua je. Izzah seorang je berdiri sebelah bapak dia memberi nasihat. Bukan. Izzah ni salah seorang daripada ramai penasihat Anwar Ibrahim. Dia ramai. Bukan Izzah seorang. Ramai penasihat dia. Tak termasuk lagi dia punya setiausaha politik, setiausaha sulit, dia punya apa orang kata, menteri-menteri dan sebagainya. Izzah ni salah seorang. Saya tolak tepi, terima tak terima gaji tu tak penting. Kita ni nak maju ke depan. Bagi saya nak tengok kompetensi. Even C4 pun nepotisme kerana melantik keluarga. Kalau keluarga tu layak, dia tak boleh. Hanya kerana dia keluarga saya. Adakah tak, kalau dia tak layak, adakah saya tak boleh melantik hanya kerana dia adik-beradik saya? What if kalau dia ada kelayakan, saya tak boleh lantik? Oh, kerana dia anak saya tak boleh. Tapi itu akan, contoh tadi dia C4 katakan, itu akan mengundang menteri-menteri lain melantik ahli keluarga mereka. Now, kita persoalkan, kalau dia lantik ahli keluarga dia, tak ada kelayakan pun. Tiba-tiba, contoh lah, ni tak ada, Simak Sabu, dia ambil anak dia pegang jawatan tinggi di dalam kerajaan. Tapi anak dia SPM pun tak ada. Contoh, saya tak tahu. Contoh. SPM pun tak ada. Pengalaman ahli parlimen pun tak ada. Tiba-tiba pegang jawatan tertinggi. Berlaku tak dalam kerajaan sebelum ni? Berlaku. Adalah seorang tu, menteri, apa orang kata, dilantik menteri, duta khas ke Timur Tengah dengan gaji 20 lebih ribu, tuan-tuan. 20 ribu. Tapi dia bukan kronisme AIS. Tapi tak berkelayakan. Yang tak berkelayakan, tapi tak ada kronisme, nepotisme, kita tak persoalkan. Tapi yang berkelayakan, tapi ada nama Anwar Ibrahim kat belakang dia, yang tu kita persoalkan. Saya pelik. Sepatutnya kalau kita nak persoalkan daripada segi kebolehan. Anwar Ibrahim ada 5 anak. Dia ada 5 anak. Kalau dia tolak Nurul Izzah, kalau dia lantik 4 yang lain tu, mungkin saya persoalkan. Dia lantik Nuha ke, dia lantik Iman ke, dia lantik Ehsan ke, mungkin saya boleh persoalkan. Mungkin kita boleh persoalkan. Apa hal dia lantik pula dia orang ni? Dia orang ni siapa? Ahli parlimen pun bukan, pengalaman pun tak ada. Kita pun tak kenal. Pendidikan pun kita tak tahu. Mungkin boleh tengok lah. Mungkin kita boleh persoalkan. Tiba-tiba dia lantik Nurul Izzah. Bertanding ahli parlimen di Permatang Pau. Tempat Anwar Ibrahim. Tempat Kak Wan bertanding. Tak ada siapa yang persoalkan. Oh, sebab dia berkebolehan, dia mampu. Okey. Ni bukan orang luar, dalam parti sendiri ni. Tiba-tiba dilantik pula sebagai, apa orang kata, memegang jawatan menasihati Perdana Menteri dalam satu bidang ruang lingkup yang very spesifik. Very spesifik. Dengan kebolehan, pengalaman, pendidikan dia. Oh, tak boleh sebab dia binti Anwar Ibrahim. Bagi saya tak fair lah. Kan? Bagi saya tak fair. Tak fair kepada kita yang memerlukan kepakaran dia. Mungkin dia ada kepakaran. Tak fair juga kepada seorang binti Anwar Ibrahim. Semua dia tak boleh lepas ni. Kalau macam tu, binti Anwar Ibrahim semua letak jawatan, letak ayah tanding lah. Dan kita akan pastikan tidak ada bin atau binti yang mana bapak-bapak dia dah naik. Bin Najib Tun Razak, bin Tun Razak, bin Husin On, bin lah yang mana bapak dia dalam politik, lepas ni tak boleh bawa anak-anak dia masuk politik. Bin atau binti lah. Bin atau binti. Atau mak dia. Lepas ni kita tak boleh dah masuk politik ni. Tuan-tuan, saya nak beritahu, dalam politik ni, orang pertama yang kita rekrut ahli keluarga kita. Sebab tu Syaril Samad dengan Khalid Samad tu adik-beradik. Seorang dalam UMNO, seorang dalam Amanah. Tuan tahu? Tak tahu kan? Tak ramai tahu kan? Khalid Samad dan Syaril Samad tu adik-beradik. Saya rasa Syaril Samad tu abang kan? Adik-beradik. Kalau kita tengok Lim Guan Eng, ada anak dia pun ada dalam kerajaan sekarang ni. Tak, sebab apa? Sebab masa kita susah, tuan-tuan. Ni nak cerita lah. Masa kita susah, masa kita berjuang dahulu, tak ada siapa percaya kat kita kecuali ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita pun kadang-kadang tak percaya kat kita. Kan? Ahli keluarga kita pun tak percaya kat kita kadang-kadang. Dia sama susah dengan Anwar Ibrahim. Bukan dia susah tu dalam keadaan dia tak belajar. Tak. Dia tinggi juga pelajaran dia. Master. Yang komplain tu ke master pun tak ada. Entah degree pun tak ada. Bukan semualah. Bukan kata tak boleh. Tu saya kata ini pendapat saya. Tuan-tuan setuju, tuan-tuan tak setuju, terpulang kepada masing-masing.